Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Tamunya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita mengenai perjalanan menuju negeri abadi. Ya, yang belakang tu masuk depan sekilas sian ke orang pintu tu kosong ini semua. Tak cukup besar, so kita suruh pengusi mesyuarat kan. Orang imam duduk depan, imam duduk belakang kan. Imam duduk belakang, imam duduk depan kan. Jadi tuan-tuan kan, surah besar lagi insyaAllah. Tak cukup besar, so kita suruh abang mesyuarat kan. Surah besar lagi. InsyaAllah malam ini kita nyambung tentang perjalanan menuju ke akhirat, di mana perjalanan ke akhirat ini bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama lah, artinya kiamat. Selepas itu ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama artinya hancurlah alam ini, selesailah sudah alam ini tuan-tuan. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, manusia akan dibangkitkan dari kubur masing-masing menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berada dalam keadaan takutlah waktu itu dan terkejut pada ketika itu. Apabila dah digoncang, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dibangkitkan dari kubur masing-masing, dikeluarkan segala isi kubur ini yang telah dikebumikan sekian lama, yang telah ditanam sekian lama, maka dia dikejutkan, dibangkitkan dia, semua manusia dalam keadaan takut. Allah subhanahu wa ta'ala menghimpunkan tulang belulang manusia ini serta mengembalikan darah daging, lalu bertukar menjadi susuk manusia balik semula. Daripada itu dikumpulkan semula. Kita pun pelik kan, dah tanam dah hancur, boleh hidup balik, kumpul balik seluruh darah daging manusia ini sehingga bertukar menjadi susuk tubuh manusia.
Bahkan bukan manusia saja, termasuklah jin, syaitan, malaikat, binatang, semualah tak terkecuali. Daripada makhluk, daripada zaman Nabi Adam sampailah makhluk terakhir yang lahir ke dunia, semuanya bersama-sama menuju akhirat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kata yuhsyarun nas. Nabi kata yuhsyarun nas. Nabi kata dalam sebuah hadisnya yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahadin. Kelak pada hari kiamat manusia akan diiring ke tanah putih bagaikan bulatan yang bersih yang tidak kelihatan sebarang tanda pernah ada penghuninya sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari 6521. Hadis yang ke 6521. Dia kata hari itu nanti manusia akan dihalau, manusia akan dikumpulkan pada satu tempat, iaitu di satu tanah yang putih bagaikan belum pernah sama sekali ada makhluk duduk. Macam kita lah pada hari Tarwiyah, hari ke-8 akan berangkat menuju ke tanah Arafah. Kita pergi ramai-ramai, jalan kaki ke, naik bas ke, jalan lah. Ada yang naik bas, ada yang jalan kaki kan, dan sebagainya, akan menuju di tanah yang lapang. Sekarang ni Arafah taklah lapang, ada pokok-pokok lah, tak macam dulu-dulu kan. Sekarang semua dah ada senang lah kan. Jadi kita ni dihalau nanti, duduk berhimpunlah kat situ. Jadi hari kiamat ni akan terjadi setelah semua tanda-tanda muncul lah. Tanda kecil pun dah muncul, tanda besar pun dah muncul. Apabila Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang namanya Israfil untuk meniup sangkakala, maka berlakulah kiamat. Maka titik permulaannya adalah dengan tiupan sangkakala itu. Sangkakala ini ditiup kali pertama, artinya bersiap sedia untuk nak dihimpunkan kepada Allah. Hancurnya alam ini. Dalam sebuah hadis disebutkan nanti berapa lama di antara satu tiupan dengan tiupan yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yunfahu fis suri fafazi'an man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatkanlah hari ditiup sangkakala, lalu terkejutlah gerun gementar makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk patuh, kata Allah. Dalam surah An-Naml ayat 87, dia kata semua makhluk nanti bila dah tiup sangkakala yang kedua ini, semua datang bertemu Allah dalam keadaan tunduk takut. Tak ada seorang pun terkecuali, melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa ini merupakan salah satu proses dalam perjalanan kehidupan manusia. Jadi hakikatnya dunia ni hanya tempat singgah je lah, singgah, kemudian inilah checkpoint kita sebelum kita menuju ke alam akhirat. Singgah dulu atas dunia ni, kemudian sampai kat sini, satu ketika kita akan pindah lah. Sehebat mana pun manusia di dunia ini tetap akan berhimpun juga di satu tempat namanya Ardun Masyar. Dinamakan dia sebagai bumi masyar. Hebat tahu mana pun lah, pandai tahu mana pun, kehebatan dia, kelebihan dia, semuanya akan dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan, kemudian semuanya akan dihimpunkan menuju bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang pun terkecuali. Jalanlah ramai-ramai.
Seperti mana yang telah diceritakan sebelum ni, pada hari itu nanti tak seorang pun yang sempat memikirkan tentang wasiat. Takut tuan-tuan masing-masing. Tak ada masa nak fikir yang lain lah. Anak bini pun kita tak fikir. Lantaklah masing-masing, pandai-pandailah, sebab nak menuju bertemu Allah, pandai-pandailah nak jawab. Pandai-pandailah, atas dunia lu aku dah pesan lah, atas dunia lu aku dah ingatkan, kau buat tak kisah. Sekarang masanya pandai-pandai. Kau anak, isteri, suami, semua pandai-pandailah. Suami tak ada mikir dah, nak ada fikir pasal isteri, mana isteri aku, mana anak aku, tak ada dah. Macam orang pergi haji lah, macam orang pergi umrah, macam tu lah. Waktu tawaf tak ada masa nak tengok anak bini. Cuma kita je sekarang ni ada masa. Pusing-pusing tengok bini tak ada, kelang kabut kan. Mana pula bini aku tadi ni kan. Hilang pula dah bini aku kan. Padahal tak ada apa pun sebenarnya kan. Tinggal lah nak macam mana. Pandai-pandai lah. Orang ramai kan. Tinggal lah bini tinggal. Hilang bini tak jumpa, cari-cari tak jumpa, balik Malaysia pun tak jumpa orang. Cari yang jumpa je lah. Yang tak jumpa. Yang tak jumpa dah cari apa kan. Nama pun dah tak jumpa. Cari yang jumpa. Mana yang jumpa, ambil yang itu kan. Duk kelang kabut cari yang tak jumpa tu pasal apa kan. Sedih Ustaz, dia kata kan, itu sedih sementara, tak ada apa. Kita sedih pun tak lama kan. Sebelum dapat sedih lah, dah dapat hilang lah sedih kan. Suami bila mati isteri sedih lah sekejap kan. Dapat yang baru, muda pula, agak-agak sedih kita. Tahu tak apa tengok. Kan, makna kaum ibu dia pandai lah tengok kan. Maknanya kan, kita sedih tu buat seketika waktu, sebab memikirkan dah biasa orang siapkan makan minum segala urusan, tiba-tiba tak ada tu yang menung tu. Bukan sedih pasal dia pergi, sedih pasal tak ada siapa nak uruskan kita lepas tu. Dah ada yang uruskan balik, okey lah. Cuba tanya balik, sedih tak bang bini meninggal? Sekarang tak ada lah, hari tu je lah katanya. Sebab hari tu ni pasal mikir kan, pasal mikir je siapalah nak masak, wala nak gosok baju aku, aduh kan. Sedih sekejap lah. Melainkan orang perempuan lah, orang perempuan dia sedih sungguh lah, sebab tempat pergantungan hidup. Tambah-tambah kalau dia dah tua, lagilah sedih. Tapi kalau dia muda pun tak ada sedih lah. Apa nak disedih kan, ramai yang nunggu tapi kalau dah tua-tua payahlah kan. Dah tua-tua, dah 70, hari ini payahlah kan. Bukan payah, memang tak ada harapan. Walaupun dah 70, ini kalau macam mana pun lalu 10 kali orang tak pandang lah. Tapi jangan 40 ke bawah masih orang pandang lah. Kalau 70 tu ayalah. Tapi orang laki-laki kalau 70 ramai yang pandang lagi. Tambah-tambah dah dekat nak mati kan. Harta pula banyak, ramai yang pandang kan. Jadi tuan-tuan, waktu tu dah tak fikir dah anak, bini, semua tak fikir dah. Aku fikir aku je ni. Aku fikir nak ngadap Tuhan ni, apa nak jawab depan Tuhan ni. Waktu itulah kan. Bahkan tak sempatlah nak fikir tentang pakaian. Sehingga kan kita bangkit tu dalam keadaan telanjang pun tak mikir lah, sebab tak ada masa nak tengok orang. Sekarang ni kita ada masa nak tengok orang ni. Sekarang ada masa nak, besok dah tak ada masa nak tengok. Dalam keadaan takut ini, tak ada siapa nak sempat tengok. Sebab itu waktu Aisyah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana orang bangkit telanjang, dia tak malu? Rasulullah kata tak ada siapa nak tengok dah, tak ada sempat nak tengok. Masing-masing memikirkan nasib masing-masing waktu tu. Sebab itu atas dunia ni lah saling pesan memesan sebelum balik bertemu Allah. Sebab itulah Tuhan kata, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Atas dunia ni lah kita nak pesan, kita nak ingatkan kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, nak jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Atas dunia ni, masa atas dunia ni lah. Lepas ni
Kembali kita kepada Allah. Waktu tu tak ada masing-masing nak pesanan. Pejam je mata, selesailah sudah nasihat menasihati itu. Tutup je mata buat selama-lamanya, masuklah kita ke pintu lahat, ke pintu kubur. Waktu tu dah tak ada masa nak pesan-pesan. Hadap je lah masing-masing. Kan? Atas dunia ni buat syarat je lah kan. Bila masuk kubur tu imam pun besar. Nanti kau Tuhan tanya jawablah dengan fasih. Malaikat tanya makanan kita tanya kau jawablah dengan fasih. Itu pesan tu tak ada apa sebenarnya. Sekadar pesan je. Kan? Boleh tak boleh tu lain cerita. Pesan ni lah. Duduk atas kubur cakap kat orang bawah. Nanti kalau malaikat tanya jawablah dengan fasih dan lancar. Janganlah kau takut kat dia. Dia pun makhluk macam kau juga. Memang sedap pesan atas dunia. Seorang duduk bawah, seorang duduk di atas. Nak boleh buat apa pesan je lah. Kok dia boleh menyahut, dia sahut dia tu. Kok dia boleh jawab lah kan. Sedap imam cakap, jangan takut, jangan gerun. Imam turun lah tengok, itu dia. Aku sengsara, kau sangat jangan takut. Kan, sedap ni. Yalah, yang baca talqin tu memang sedapnya. Macam ustaz lah, sedap yang bahan orang pasal mic kat dia. Yang dengar tahan je lah telinga. Walaupun pedih kan, tahan dia telinga. Sebab dia yang ada mic. Sama lah imam dengan orang yang dah mati dalam kubur. Dia duduk atas kubur tu dia cakap, "Ai si fulan bin si fulan, sesungguhnya kamu telah dikembalikan kepada Allah. Telah berakhirlah kamu di muka bumi menikmati seluruh kehidupan di duniawi ini. Maka sebentar lagi kamu didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kamu, janganlah kamu gerun dan gentar. Sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga." Sedap kan? Sedap nak cakap kan? Lepas baca tu dapat RM50. Kan baca talqin pun kena bayar ini. Mampus bapak ni dah aku tengok. Baca talqin pun sekarang nak kena bayar. Dan aku pun pening. Sebab saya baca satu dekat whiteboard luar tu lah. Ada satu masjid ni dia tulis semayang 50, mandi kapan ni 250, 200, baca talqin 50. Semua dia tulis. Aku pun tengok baca talqin 50. Gila pak ni kan. Aku rasa macam nampak pejabat lah kat kubur tu. Confirm dah tentu ada orang mati. Gitu. Dia ke baca talqin pun minta bayar. La ilaha illallah. Apa benda lah akhir zaman ni kan. Semayang 4 kali takbir pun nak bayar juga. Aduh, kadang-kadang penat lah tuan-tuan umat Islam akhir zaman ni. Semua nak berbayar. Saya pun pening tengok. Kata fardu kifayah. Fardu kifayah ni kewajiban orang hidup. Apa ni susah-susah kan? Dia nak bagi kita pulang. Tapi yang kita nak minta masalah apa? Kita pula nak minta mayang 50 ya. Talqin 50 ya. Nak baca talqin tak? Berapa? 50. Tak payahlah kot. Tak payah. Kawan tak ada duit. Nak bayar macam mana? Aduh, sampai meminta saya, tak payahlah tulis kat masjid surau ni, jangan tulis lah, buat malu kat orang. Malu tu fardu kifayah tu, kewajipan orang hidup. Jangan pergi tulis kat besar-besar dekat surau, kat masjid. Kos pengurusan jenazah. Apa benda lah korang. Kadang saya tegur juga, kenapa tulis ni? Mandi kapan, terserah. Dia nak bagi berapa, dia nak infak berapa. Kewajipan orang hidup, bukan kewajipan orang mati. Kita yang wajib uruskan. Tapi takkan kita nak biarkan dia macam tu? Habis kalau yang mati tak berduit kan? Siapa nak urus? Tak payah urus. Tak ambil misang. Kan kubur pun dah naik sekarang kan. Kos kubur dulu 300, sekarang 650. 650 naik 700. Yalah, menggali itu penat. Betul lah. Sebab itu namanya fardu kifayah. Kita bergotong royong sama-sama gali. Kita kena fikir kat ustaz, penat dia betul. Kita tak nafikan. Orang pun tahu, tapi jangan tentukanlah mesti berapa. Mesti bayar berapa. Orang tahu, orang pun guna otak. Jadi kita tak tentukan berapa bayaran orang nak bagi. Seserah. Kan? Ini semua nak tentukan.
Itu belum van lagi nak tentukan bayaran. Kos per kilometer RM1.20, RM1.3. Nah, kalau dia berduit tak apa, kalau tak berduit macam. Justru itu kita suka-suka menyusahkan orang lain bila nak meninggal. Ya, so itu adanya akhirat kematian, buat akhirat kematian. Akhirat kematian pun tuan-tuan setahun RM50, RM50. 50, kira murah lah. Ya, RM50 setahun tuan-tuan. RM50. Baru masuk akhirat macam setahun, baru bayar 50 dah mati. Dah untung. Dia pun masuk, dia pun mikirkan aku dah nak meninggal ni kot, dia masuk je lah. Mana tu kok masuk ni meninggal terus dapat. Kan? Allahu Akbar, tuan-tuan. Kadang-kadang tengok orang meninggal ni, ada satu kes ni tuan-tuan, dia mesej kat saya kena hantar ke Kuala Kerai. Saya kita tak dapat pergi ya, daripada SUKM nak hantar ke Kuala Kerai, ke Kuala Kerai. Jenazah tu daripada SUKM ke Kuala Kerai. Dia tanya saya boleh hantar tak Ustaz? Saya kata malam tak boleh, aku kuliah. Kan dah janji, kau tak janji dengan Abang Mi tadi, saya cabut ni. Sampai dah disiapkan air 2 botol, dia dah rasuahnya dulu. Yes, kena tu saya suruh kawan tu yang sibuk sikit tadi tu, hantar kat kawan, so dia pergi. And dia pergi seorang-seorang tak apa, balik tu takut kan, sebab ke Gua Musang tu, laluan Gua Musang tu takut sikit seorang-seorang kan. Kadang dia ganggu kat situ lah, dia kacau kat situ kan, dia kacau kat situ. Pergi ni okey lah, waris ikut, seorang pun tak apa, relax. Balik sekarang ni pergi pukul 8 sampai pukul 12, 1. Lepas tu pukul 2 nak balik, betul-betul pukul 3 kat Gua Musang lah. Itu pengalaman saya lah. Dia nak masuk Gua Musang tu, daripada pekan Gua Musang tu nak sampai ke Raub tu, tuan-tuan, rasa macam tak sampai-sampai tu. Memang kita duduk kat kokpit, tapi dia ada cermin kecil kan. Kok terpandang, kok dia tengah duduk relax atas kursi aman. Kok dia duduk atas tengah kursi tu kan, ada kursi tu kan. Kok dia bersila dalam buket tu ke. Dia relax, tadi dah hantar, kenapa ada lagi? Oh, itu tekan minyak tak habis-habis kan tu. Itu puas zikir kan. Puas zikir tuan, jangan main kan. Sebab saya dah pernah tu hadap tu, saya tahu. Itu saya tahu tuan, tu yang dia orang takut tu yang tanya saya tu, Ustaz pergi tak? Saya kata pergilah kau, ajak kawan seorang. Tu yang risau tu, kok tak ada siapa nak ikut. Takut yang itu je lah, Gua Musang. Lepas Raub tu tak ada masalah lah. Lepas Raub tu tak ada masalah, relax kan. Gua Musang tu hutan, Allahu Akbar. Kawan-kawan lah, kadang-kadang bila kita nak balik tu dia tanya dulu, kat mana ni? Orang dua balik, sampai Gua Musang lah? Belum. Hati-hatilah kita tu. Memang kau ajar bapak tu. Time tu lah nak uji keimanan tu, rasa macam nak balik ke tak kan. Aduh, tapi kena balik kan. Tak ada apa pun, takut tertinggal lah barang-barang dalam van, barang-barang si mati dalam van. Tu takut lah, memang takut lah kan. Takut ada darah ke apa ke yang tertinggal kan. So risau jugalah. So itu kalau saya bawa, waktu nak balik saya cek dulu kan, mana yang tak perlu semua saya tinggalkan. Apa pula yang ada dalam van tu yang tak perlu, yang bukan hak kami tinggalkan kan. Sebab kadang-kadang kawan-kawan ni dia tak cek, masa dia ngangkat tu tertinggal lah, tali lah, kapas lah, apa semua dalam tu. Dah member tu nak benda lah tu, dia duduk dalam van tu. Duduk dalam van tu, wah lah berzikir subhanallah la ilaha illallah. Mau dia tuan-tuan, kaki dah menggigil lah, apa subhanallah. Itu yang kadang-kadang ada yang aksiden van jenazah tu, pasal tu lah tu, kan pasal lain, bukan pasal ngantuk tu
ada satu kes yang baru ni kan, yang ditembabas dekat highway, dia balik daripada Kulai. Bukan masalah ngantuk, dia tak ada kena-kena ngantuk lah. Dia benda Allah tu ada, kan? Dia kadang-kadang tengok cermin, baik, dia tengok benda Allah tu ada, langsung pergi masuk. Tu je, kan ada apa pun. Sebab kami rasa benda tu dah banyak kali berlaku lah. Kadang dia menari atas van, tundang atas van tu kan. Kalau luar van ke apa ke, okey lagi lah. Kalau dia ke dalam tu dia berendang, sebab tu kita tak bawa keranda. Kita tak pernah bawa keranda tu kan. Bila balik tu takut tuntang apa dia buat dalam keranda ni kan. Baik kita buat bucket. Bucket tu kan, nampak kau bersila tu okey bersila kan. Kalau nak rasa boleh ikut saya sekali kan. Siapa nak rasa lah Ustaz, boleh ikut saya. Bila saya buat jenazah, telefon, saya akan telefon, nak ikut tak? Jom tu sendiri mau ingat nah. Sama-sama lah kita takut. Kemudian dia kata, seperti yang telah diceritakan sebelum ni, tak sempat lah, bahkan tak sempat nak fikir tentang pakaian, semua tak sempat lah. Apa makna sangkakala ini? Sangkakala ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masuru qala qarnun yunfakhu. Orang Arab Badawi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah itu sur? Sangkakala itu apa? Baginda menjawab, ia semacam tanduk yang digunakan untuk meniup. Tanduk tuan-tuan nak digunakan untuk meniup. Macam tuan-tuan tengok orang bekam pakai tanduk kan. Tanduk tu trompet tu lah, dia nak tiup. Para ulama tafsirkan bahawa yang dimaksud dengan tanduk tu ialah trompet tu lah. Mereka juga berpendapat bahawa alat tiupan itu ditaklifkan kepada malaikat yang bernama Israfil, yang jaga tanduk ni, tiupan trompet ni kepada Israfil tanpa diketahui kadar saiznya. Tak tahu besar mana, tak tahu. Tuan-tuan jangan tanyalah. Tapi orang Islam wajib meyakini perkara itulah. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata tiupan sangkakala itu akan ditiup oleh malaikat yang bernama Israfil, dan hampir keseluruhan ulama tidak menolak bahawa malaikat Israfil lah yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala. Kejadian sangkakala ini, tiupan sangkakala akan berlaku sebanyak 2 kali, 2 peringkat. Dan ada pandangan kebanyakan ulama. Ada juga ulama berpendapat bahawa ia ditiupkan sebanyak 3 kali. Tapi kebanyakan ulama kata 2 kali itu, 2 peringkat lah. Tiupan pertama ialah tiupan sangkakala akan menggegarkan hingga mematikan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi, melainkan siapa yang termaktub dalam kalangan mereka yang terkecualilah. Kemudian tiupan yang kedua, malaikat Israfil akan meniupkan sekali lagi sangkakala tersebut dengan tujuan untuk membangkitkan manusia. Ini adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Allah Ta'ala kata, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah kemudian matinya. Ada yang ditiup, ada makhluk yang Allah Ta'ala kata kau jangan mati dulu, kau relax dulu. Yang lain semua mati, ini kau ada tugas. Baik. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Lepas itu tiup kali yang kedua untuk dibangkitkan. Jadi setelah dibangkitkan, kata Imam Qurtubi berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas kata menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan tiupan sangkakala pertama adalah ketika mana matinya semua makhluk. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda,
ma bainan nafkhataini arba'una. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman, qala abaitu. Qalu arba'una syahran, qala abaitu. Qalu arba'una sanatan, qala abaitu. Summa yunzilullahu minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baql. Riwayat Bukhari dan hadis 4814, Muslim 2955. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Ada yang tanya, wahai Abu Hurairah, 40 hari? Abu Hurairah kata, dia tak menjawab. Abu Hurairah jawab, kata, aku enggan menjawablah. Lalu mereka tanya 40 tahun, dia jawab, aku tak peduli. Lalu mereka bertanya 40 bulan, dia menjawab, aku enggan menjawab. Dan semua bahagian manusia akan hancur kecuali tulang ekor darinya. Tulang ekor manusia dibangkitkan. Apa dia panggil tulang ekor ni? Ialah sulbi. Tuan, di belakang tongking kita tu kan namanya sulbi. Tulang inilah, sulbi ni yang tak hancur lah. Dia akan bangkit lah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Tumbuhlah, dia bangkitlah manusia ni. Semua yang telah mati ni bangkitlah, dibangkitkan. Setelah tiupan sangkakala yang kedua ni, semua manusia akan dibangkitkan. Imam Nawawi kata tentang mengapa Abu Hurairah dengan menjawab soalan seperti di atas. Kenapa Abu Hurairah tak nak jawab? Orang tanya 40 hari ke? Dia tak jawab. 40 bulan? Tak. 40 tahun pun dia tak nak jawab. Kenapa dia tak nak jawab? Kata Imam Nawawi, kerana 40 itu hanyalah ringkasan kepada perkhabaran. Kita tidak tahu bilakah saatnya tiupan pertama dan kedua itu. Tak tahu berapa lama, tapi yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata 40 tu lah. Abu Hurairah kata, yang aku dengar Nabi sebut 40 tu je. Tak tahulah 40 bulan ke, 40 tahun ke, 40 ni tak tahu. Setelah ditiupkan yang kedua, maka bangkitlah orang yang pertama bangkit. Kata Nabi, inni awwalu man yarfa'u ra'sahu ba'da nafkhatil akhirah. Sesungguhnya aku adalah orang terawal yang akan mendongakkan kepalaku setelah tiupan yang terakhir. Riwayat Bukhari, hadis 4813. Hadis ni sahih. Maknanya Nabi kata, akulah orang yang pertama, terawal yang dibangkitkan. Tidak diketahui bilakah waktunya manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Ia menjadi rahsia Allah. Apa yang pasti ialah setiap manusia akan mati dan dibangkitkan semula. Apa yang penting adalah persediaan sentiasa mentauhidkan Allah. Macam mana pun kita akan bangkit bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia makna sa'iqah? Sa'iqah ni ialah pengsan tak kala mendengar suara atau melihat sesuatu yang menggerunkan. Apabila ditiupkan sangkakala, manusia berada dalam keadaan terkejut lalu pengsan. Tiup kali yang kedua ini barulah dia dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dia kata setelah dibangkitkan, tiup kali yang kedua, dia arahkan untuk tiup ke sangkakala ni yang mampu menghancur dan mematikan manusia. Betapa dahsyatlah goncangan itu. Tuhan sebut dalam Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Sebagian ulama kata tiupan sangkakala itu berlaku sebanyak 3 kali, antaranya ialah Ibnu Arabi dan Ibnu Katsir. Mereka menghujahkan perkara itu dengan nas yang dibacakan tadilah. Ayat ini menunjukkan seolah-olah terdapat 3 tiupan sangkakala. Tiupan pertama ialah dia kata fazi'u, fazi'a, yakni tiupan yang mengejutkan dan menggentarkan. Adapun tiupan yang kedua ialah sa'iqah. Maknanya dia sebut kat situ sa'iqah itu iaitu mematikan segala yang hidup. Tiupan ketiga pula ialah al-ba'thu, tiupan yang membangkitkan semua yang mati. Ada pendapat kata 3 kalilah. Kali pertama dia tiup tu ialah tiupan mengejutkan dan menggentarkan. Gerun, pahal ni tiupan yang pertama. Tiup yang kedua mati habis semua.
Tiupan yang ketiga ialah al-ba'tsu, tiupan yang membangkitkan semua yang mati. Ini perbincangan para ulama lah. Tapi yang kita tahu ada dua tiupan sahaja. Ya, tiupan yang pertama kiamat, kemudian tiupan yang kedua ialah membangkitkan orang dari kubur. Tuan-tuan, siapakah yang Allah Ta'ala kecualikan dari kematian disebabkan tiupan sangkakala ni? Siapa orang dia yang terkecuali? Ulama berbeza pendapat tentang hal ini. Imam Ahmad berpendapat mereka ialah golongan yang sudah pun berada di dalam syurga dalam kalangan bidadari dan wildan. Sebahagian murid Imam Ahmad menambahkan malaikat penjaga syurga iaitu Ridwan dan malaikat penjaga neraka iaitu Malik. Mereka berpendapat dua malaikat itu tidak dimatikan oleh Allah pada tiupan yang pertama. Ini perbincangan para ulama. Perbahasan ulama lah. Ada kata yang tinggal bidadari dengan wildan, ada kata yang tinggal malaikat jaga neraka dengan malaikat jaga syurga yang ada. Sebagian ulama berpendapat ialah Jibril, Mikail, Israfil, malaikat on. Yang tuan-tuan panggil Israel. Tak tahu lah mana datangnya Israel tu kan. Tapi dalam Quran sebut malaikat maut. Dia kata empat ni yang ada. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sebahagian lain berpendapat makhluk yang tidak dimatikan ialah malaikat yang menanggung arash. Manakala Abu Al-Abbas Al-Qurtubi berpendapat katanya mereka dikecualikan semua yang telah mati di dalam kubur kerana tiada kesan dan rasa, justru tiada lagi kematian bagi mereka ketika itu. Ini semua perbincangan para ulama. Kemudian dia kata penegasan pendapat daripada Imam Qurtubi, beliau menukilkan pandangan gurunya Abu Abbas bahawa yang sahih adalah tidak ada sebarang nas yang sahih yang menentukan siapa yang terselamat atau binasa kesan daripada tiupan sangkakala itu. Jadi dia kata yang ini dia kata Abu Abbas kata yang sahihnya tak ada nas. Tak ada nas kata siapa yang tinggal. Tiup sangkakala tu siapa yang hidup tak ada. Dia kata yang pastinya semua binasa. Baik. Kerana tiada penentuan yang tepat adakah orang yang telah mati tidak merasai kedahsyatan tiupan sangkakala yang berlaku, sama ada kita mati dahulu sebelum tiupan sangkakala atau tidak, kita mesti berimanlah kepada dia. Allah Quran sebut ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Ibnu Katsir kata peristiwa berlaku pada hari kiamat bahawa sangkakala akan ditiup dengan tiupan yang menakutkan, sedangkan pada ketika itu manusia sedang berada di pasar-pasar, sedang mengerjakan urusan seharian mereka seperti kebiasaan, ada yang saling bertengkar dan bergaduh sesama sendiri. Ini yang disebut oleh Ibnu Katsir. Peristiwa tiupan sangkakala ini, kiamat ni, waktu tu orang tengah ke pasar lah, apa semua macam biasa. Tiba-tiba berlaku tiupan ini lah. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan Israfil untuk tiup sangkakala dengan panjang. Jadi tak ada yang kekal di bumi kecuali mendengar suara tiupan dan tepikan yang kuat, sehinggalah kepala mereka terdongak ke langit, kerana semua manusia dipandu ke mahsyar dengan apa yang mengiringi mereka dari segenap penjuru. Fala yastati'u tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, dan kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya. Dalam keadaan tiupan itu, manusia hidup macam biasa. Duk buat kerja harian lah. Tiup-tiup yang di luar tak sempat balik, semua tak sempat. Tahu-tahu habis. Ketika itu, kita tidak sempat lagi memikir berjumpa dengan ibu bapa di kampung, isteri anak semua tak ada lah. Kita tak sempat lah kot. Tengok pada umur tak sempat lah kan. Tengok sempat agak-agak kiamat. Lambat lagi ni kan. Imam Mahdi pun belum turun. Nabi Isa pun belum kan. Lambat lagi lah. Dan lah kita mati dulu kan. Tak sempat lah. Tiupan sangkakala tu tak sempat lah. Dajjal pun tak sempat lagi kita kan. Kok jumpa Dajjal nyanyo kita kan. Kita pula huru-huru kan. Harap tak jumpa lah kan.
Jangan minta lah, agak-agak dapatlah bertemu Dajjal. Tak payah. Jangan. Tak mampu kita ngadap dia orang sana, tuan-tuan. Jangankan ngadap Dajjal, ngadap yang orang perangai macam Dajjal pun tak mampu. Nak ngadap Dajjal. Ngadapkan orang perangai macam Dajjal ni, perangai Dajjal ni dah ada, tuan kan, pun payah. Tak mampu gitu. Dah gagap gitu macam mana? Kok Dajjal lah dibawanya syurga. Baru kita lingkup habis lah. Jadi tuan-tuan jangan doa lah agak dapatlah bertemu Dajjal, tak payah. Ataupun agak dapatlah temu Imam Mahdi, tak payah. Nak temu Imam Mahdi pergi cari masjid yang nama imamnya Mahdi, pergi cari dulu. Tak payah minta tu. Yalah Ustaz, nak kenal lah Dajjal tu. Buat apa? Nak sangat ketemu dia. Kita bukannya mampu, tuan-tuan. Takat iman kita ni goyang, tuan-tuan. Baru hujan sikit pun tak pergi masjid, macam mana? Baru hujan kenyai-kenyai sikit kan. Motor ada kan, tapi hujan pula. Kereta ada tapi berbasuh. Itu pun dah gagap. Nak pergi masjid ke tak? Nak pergi ke tak? Alamak. Nak bawa kereta, bawa polis pula tu. Bawa polis tadi, bawa basuh. Aduh, bawa jalan kau elok tak apa kan. Itu pun tak sanggup. Apatah lagi nak jumpa Dajjal. Tak payahlah tuan-tuan. Itu tuan-tuan, saya pun sama kan. Mikir tentu nak bawa ni ke. Bawa polis saya sayang lah tu. Berkilat kan. Tak payah pun bawa polis tadi. Jadi tuan-tuan, tak payah doa. Agak-agak tak sempat lah kita jumpa tu. Tapi rasa tak sempat dah. Berapa umur dah? Haji ni berapa umur? 60? 60 tak sempat dah. Lambat lagi. Kok 100 tahun pun 40 tahun lagi pun tak sempat. Lambat lagi. Kan? Itu 60, yang 80, yang 70. Ni dah ramai ada 70 ni. Kan? Tak sempat lah. Mana sempat lah. Tapi tak tahulah. Ustaz pandai-pandai kita tak sempat. Logik akal tak sempat. Sebab nak tunggu Imam Mahdi turun. Lepas tu Nabi Isa turun. Dajjal, Yajuj Majuj. Banyak lagi tahu. Banyak lagi you. Tak sempat lagi. Dan hidup lagi. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua hingga mati semua hidup kecuali Allah yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya. Dia mentadbirkan sekalian makhluk seterus tiup pula sangkakala buat kali yang ketiga membangkitkan seluruh makhluk ini berdasarkan pandangan sebagai ulama seperti dinyatakan di atas tadilah. Kemudian jika dunia ni tak kala terdengar bunyi tempikan yang kuat, itu pun sudah cukup menggurunkan manusia lah. Dah habis dah manusia. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang tetap hidup hanyalah dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kekalkan zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Akibat dari goncang tu tadi, hari kiamat sebelum manusia dibangkit dari kubur, maka dianggap sebagai kejadian amat dahsyat, berbahaya. Tidak seorang pun mengetahui bila akan berlakunya kiamat kecuali Tuhan yang mengadakan. Maka setelah ditiup, habislah semua, walau sebesar zarah pun semua, semua hancur habis semua dah. Kemudian tiup bangkit, barulah kita dihantar, berjalanlah kita kepada mahsyar. Apabila kita nak berjalan kepada mahsyar ini, tuan-tuan, yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala, apa kata Allah? Inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah. Zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun masyhur. Sesungguhnya pada kejadian demikian ada tanda mendatangkan iktibar. Bagi orang yang takut pada azab akhirat, itu hari dihimpunkan manusia padanya. Hari demikian adalah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Dah tiup semua-semua, dibangkitkan, berjalanlah kita. Berjalanlah kita menuju ke yaumul masyar. Semua makhluk, khusus manusia, dikumpulkan di mahsyar ini, bersaksikan amalan masing-masing. Tangan, kaki, mata, telinga
akan berbicara ketika itu. Ketika tu mulut saja yang tak boleh berbicara. Sekarang dia bagi mulut dia berbicara, yang lain duduk diam. Nanti satu ketika mulut aja yang tak boleh bicara, yang lain yang berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami menterikan mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka, memberitahu kami kesalahan masing-masing. Kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Ini je yang boleh. Lain semua, mulut semua kena tutup, yang lain semua nak cakap. Kita pun marah. Dulu kau tak nak cakap, sekarang kau cakap kan? Macam mana Tuhan kata, sekaranglah masa kau boleh cakap, dulu aku tak bagi cakap. Demikian juga dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala kata apa? Innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, pada hari kiamat yang termaklum. Semua makhluk akan dihimpunkan di situ dengan catatan amalan masing-masing. Ada yang belah kanan, ada yang belah kiri, masing-masing tak hirau nak tengok catatan orang lah, masing-masing duk tengok catatan dia. Agak-agak lulus ke tak aku ni. Seluruh manusia daripada umat Nabi Adam hinggalah umat Rasulullah akan dikumpulkan tanpa seorang pun tertinggal. Masa dan waktunya ditentukan oleh Allah. Ayat Quran dalam surah Hud dan Waqi'ah tadi membuktikan kewujudan hari mahsyar. Jika siapa tolak kebenaran ini, nescaya jatuh kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keislaman akan terbatal. Jadi tuan-tuan, sampailah kita di mahsyar, berhimpunlah kita di mahsyar. Tapi isyak pun dah masuk. Dah masuk kan? Dah masuk isyak dah lah kan? Kita sambunglah lepas ni lagi kan, baru sampai mahsyar. Lepas mahsyar besok tak tahulah dia nak buat apa kat kita kan. Catatan dah ada, berhimpun dah berhimpun, tunggu je masa nak kena hisap. Hisap tu bila? Bulan depan lah. Bukan hisap tu bulan depan, saya cerita bab hisap tu bulan depan. Berhimpun pun belum nak hisap je nak. Ni cerita ni panjang ni, dia akan dihisap seorang demi seorang. Ada orang tanya, bila nak habis hisap? Bila nak habis kau jangan tanya lah macam mana dia dihisap. Bila? Akan datang. Sebab perjalanan menuju abadi ni panjang, baru sampai mahsyar baru. Kita semua kena himpun besok. Kira tak tahulah lepas ke tak, tapi nampak muka macam lepas ke semua ni kan? Nampak muka macam lepas lah kan. Habis semayang dah okey, puasa okey, amal baik dah okey, semua dah okey kan. Okey lah, maknanya insyaAllah lah adalah harapan tu kan. Ini yang jenis takut tak lepas ni, sampai tak nampak benda baik satu pun dia buatnya. Tu yang kita takut tu. Kurang-kurang kita lepas lah sebab ada benda baik yang kita buat kan. Ni kira ni tuan-tuan jangan main. Nampak je macam kecil je. Kita tak kira amalan-amalan lain yang baik yang kita buat, mana kita tahu. Biar harap lepas lah. Kau lepas sama-sama lah duduk syurga kan. Kau tak lepas sama-sama lah duduk neraka kan. Tapi rasa macam lepas. Lepas lah tuan-tuan lah. Jadi cukup takat tu, insyaAllah kita sambung. Tapi bulan depan dah poso. Poso kita lepas poso lah, lepas raya lah kan. Bulan depan dah poso 12 hari bulan. Kalau nampak anak bulan, poso 12 bulan. Kau tak nampak 13 hari bulan kan. Tu kalau nampak lah, harap-harap nampak lah anak bulan tu. Besok jangan dia buat kejut pula kan. Tak poso, tengok-tengok poso kan. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu, hari ni saya ada bawa tabung infak nak Ramadan ni, budak-budak tahfiz. Tadi Ustaz Tantan mesej kat saya,
hantar mesej minta tolong sampai-sampai war-warkan. Saya kata elok tu malam ni pun saya bawa kat suruh orang kaya ni, tapi tak tahulah dapat ke tak, banyak ke tak dapat kan. Saya kata kau bagi je lah tabung, Ustaz bagi tabung, nanti saya bawa. Harap-harap penuh lah kan, harap-harap. Saya kata jangan mengharap sangat, harap-harap. Kok penuh singgit-singgit pun jadi penuh kan. Tadi siapa namanya, Ustaz Din daripada Madrasah Tahfiz Nurul Huda Section 19 Shah Alam. Tadi dia hantar mesej kat saya lah. Saya jarang bawa-bawa tabung ni tuan-tuan, tapi malam ni pula kebetulan suruh orang kayu. Sebab Abang Mi lah kata dia suruh dia kayu. Aku cakap suruh kayu tang mana, dia suruh aku bawa kereta besar. Ustaz bawa lah kereta besar malam ni. Saya kata kereta besar saya boleh bawa dengan syarat 4,000 kertas. 4,000 kertas bayar pun boleh bawa kereta besar. Sebab tayar sebiji 1,000. Itu baru tayar. Kok 4,000 ke bawah suruh bawa kereta besar, rugi lah. Habis bunga dia. Jadi kan saya letak tabung kat belakang tu. Siapa nak berinfak lah untuk anak-anak tahfiz Madrasah Nurul Huda Shah Alam ni. Ini buat kancil lah kan. Tak kisahlah, kalau kancil tak kisah, RM1 pun tak perlu. Tak kisah, sebab tayar murah. Tayar pun China punya. Kalau kita besar tak ada, tayar murah ada, tayar mahal RM1,000. Bunga dia pun lain macam, bukan bunga biasa kan. Ada dia ada tayar baru. Balan pun satu bab juga pun saya second. Nampak sangat selekeh juga. Second hand ke bah. Besar tayar. Tayar 35 ni tayar. Tayar 35, saya 35 tu. Body angkatnya. Nampak masuk hutan. Senang-senang suruh. Habis bunga kan tergesel kat jalan raya. Senang beli. Tu yang buat kancil tu. Kalau kancil tak pun nak bagi RM1 pun tak ada masalah, tak bagi pun tak apa. Buat kancil kan. Jadi tuan-tuan cukup takat tu. Siapa lagi, siapa nak minyak wangi, kasturi kijang ke, nak ubat mata ke, semua ada saya bawa. Siapa nak bawang goreng pun ada, tapi bukan saya punya lah. Ni semua budak-budak tahfiz punya lah. Saya bawa ni bawang goreng semua ni. Saya kata kau minta tabungnya, bawa lah dua barang kan. Saya selalu budak-budak tahfiz, ustaz-ustaz tahfiz ni minta saya bawa. Kadang-kadang saya kata cuba kau bawa barang, bagi barang kat kau kejuan, kau minta tabung kan. Itu ada satu ustaz datang naik BM no. Datang naik BM bawa tabung. Aku pun paning belum. BM bawa tabung. Kau agak-agak lah. Yang datang surau naik motosikal, yang minta tabung bawa BM. Aduh, bukan nak pelekit, nak ngata tak ada lah kan. Jemaah ni bukan bodoh. Jemaah tengok. Bila jemaah tengok, hormatlah jemaah. Kau buat benda-benda macam ni, datangkan buruk sangka pada jemaah kan. Di kalangan jemaah ni, kita ni bukanlah baik sangat hati kita. Bukan tuan-tuan lah, saya pun sama kan. Kita ni bukan jenis hati baik ke. Kalau hati bersih, tak ada mengata, tak apa. Ini yang tengok pun menung. VM 5 series bawa tabung, yang bagi naik motor C70, lampu pun tak pernah nyala. Betul-betul pun hidup kan. Jadi kita menimbulkan fitnah kan. Timbullah fitnah buat lagu tu. Tapi dah biasa lagu tu. Buat macam mana? Dah biasa buat macam tu. Saya tegur ustaz ni, saya kata ustaz, jangan sampai anak murid besok suruh ustaz jual kereta tu bantu tahfiz kan. Jangan sampai tahap tu kan. Kenapa ustaz tak jual kereta mewah ustaz dulu 3 biji bantu tahfiz? Tu apa nak jawab kan? Tapi tak apalah tuan-tuan, kan saya letak tabung ya. Saya tahu tabung tu penuh ya. Sebab saya dah cakap dengan ustaz tu tadi, saya kata penuh, tapi tak tahulah duit RM1 ke RM2 ke. Kalau tak penuh kan masuklah kote apa yang ada. Sebab saya dengan suruh orang kayu
Dah hantar gambar kat dia tadi, surau ni. Oh, besar surau ni Ustaz. Orang kaya kan? Oh, kalau tak penuh sajalah Ustaz. Kalau tak penuh sajalah, tak tahu dah penuh apa. Ya, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.